minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din وعلمنا التأويل واهدنا إلى صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أرحم الراحمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. Apa khabar sidang penonton sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada rakan-rakan, sahabat-sahabat penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia, tak lain dan tak bukan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kurnianya, dengan peluang yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, maka pada hari ini Allah masih lagi memberikan kita peluang untuk terus hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Tidak lain dan tidak bukan salah satu tujuannya untuk kita ta'abbud, memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya teringat salah satu daripada indikator tentang kebaikan, Allah mahukan kebaikan kepada seseorang adalah bila mana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kepada kefahaman tentang ilmu agama. Dan alhamdulillah pada pagi ini Allah mempertemukan kita sekali lagi di dalam episod baru dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Sudah semestinya topik yang kita akan bincangkan pada pagi ini juga bukan satu topik yang biasa-biasa, di mana pada pagi ini insya-Allah kita akan membawakan satu topik yang pada hari ini kita tahu daripada kalangan kita ini mungkin ada bakal jemaah umrah dan sebagainya, dan insya-Allah topik ini amat penting untuk kita sama-sama pelajari dan sama-sama kita dalami. Insya-Allah pada pagi ini membawakan topik berkaitan dengan umrah tangguh atau hutang bersama dengan saya pada pagi ini, dan Luqman dengan saya salah seorang daripada guru saya yang sudah lama tidak bertemu, iaitu siapa lagi? Tidak lain tidak bukan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Haryanto Rizal Rohman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz. Sihat, Alhamdulillah. Masih lagi. Dah lama tak jumpa ni, nampak Ustaz makin kurus Ustaz sekarang ni. Nanti kita tanyalah kat belakang nanti di manakah diet yang Ustaz amalkan. Dia kurung hidung je. Masya Allah. Jadi sidang penonton sekalian, seperti biasa ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami tentang tajuk kita pada hari ini, umrah tangguh atau hutang. Boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800 881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi sebagai permulaannya sidang penonton sekalian, kita nak mengajukan, saya sendiri nak mengajukan satu soalan kepada yang berbahagia Ustaz tentang pada hari ini menjadi satu kekeliruan, menjadi satu perkara yang mengkhawatirkan kepada kebanyakan pada rakyat Malaysia adalah berkaitan dengan kenapa harga untuk pakej-pakej umrah ni semakin meningkat. Ustaz, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil amma ba'du. Terima kasih kepada Dai Luqman. Ya, lama kita tak jumpa. Insya-Allah. Apapun penonton setia Tanyalah Ustaz yang bersiaran saban hari Luqman di Malaysia dan seluruh di England, Amerika dan juga Afrika juga menonton kita pagi ini secara online. Baik. Tuan-tuan sekalian, alhamdulillah pagi ini kita dapat bersama, dan saya pagi ini akan bincangkan topik berkaitan dengan umrah sebenarnya Luqman. Cuma hari ni dia apa sikit, dia agak catchy sikit. Sebab barangkali apa yang sedang diwawarkan hari ini di media sosial ataupun di media elektronik tentang kenaikan harga bagi pakej umrah, ya, sampai ada orang kata dah macam pergi haji. Tapi itulah realiti dia yang sedang berlaku sekarang. Mungkin boleh kita kongsikan sebagai maklumat, kerana saya juga sebahagian daripada orang yang secara langsung
dalam menguruskan umrah ni. Pertamanya dari segi kenaikan harga yang berlaku di Mekah. Kita sedia maklum bahawa di Mekah ni dia tidak ada harga shilling. Tak ada. Harga lantai tak ada, harga shilling pun tak ada. Yang ada dia harga gaung aja. Maknanya memang harga dia ikut suka dia lah. Bergantung kepada permintaan. Siapa willing to pay, dia win. Jadi maknanya siapa yang sanggup bayar, berapa yang ditetapkan, dia akan dapat. Yang keduanya, tabiatnya belum berubah lagi di Mekah ni kerana masalah jual atas jual ni. Itu ada larangan daripada Rasulullah SAW. Kan, jangan jualan saudaramu. Itu berlaku. Dan dia bukan baru. Ini barangkali lepas daripada PKP ni, Daik Luqman, dia lagi orang berebut, dan bila permintaan banyak, dia mulalah jadi tak tentu hala. Itu antara faktor yang berlaku. Dan bukan satu orang yang kena, dan saya ingat lately ni alhamdulillah semua orang kena. Bila semua orang kena, mengesahkan benda tu. Peringkat awal dulu orang sangka sebahagian saja. Itu satu keadaan. Tetapi satu keadaan lain yang tak boleh kita nafikan, Luqman ni, ialah harga tiket yang di Malaysia juga melambung naik. Saya lihat memang ada kenaikan pada harga tiket tu. Kita bukan nak cerita package pagi ni, cuma sebagai mukadimah supaya penonton kita faham apa yang sedang berlaku. Sebab topik kita ni hutang atau tangguh kan. Jadi di Malaysia juga kita kata orang tak terkecuali berlaku tempiasnya. Sebab kenaikan pada harga tiket kapal terbang. Dan kita sedia maklum Luqman, nak pergi ke Saudi ni hanya beberapa kapal terbang aja, bukan semua. Baru ni saya balik, ada orang Afghanistan yang tinggal di Australia. Dia naik kapal terbang Saudi Airlines dan dia naik di sini. Sebab dia tidak ada direct daripada Australia pergi ke Saudi. Jadi menunjukkan bahawa kapal terbang untuk pergi ke sana ni dia terbatas, bukan semua. Maka dengan kerana itulah saya tengok apa yang berlaku sekarang ialah kenaikan pada harga tiket kerana permintaan melampau. Permintaan yang banyak. Barangkali mungkin 2 tahun orang tak pergi umrah, simpanan tu memang nak gunakan. Jadi menyebabkan permintaan banyak dan akhirnya harga melambung. Cuma satu masalah, barangkali mudah-mudahanlah kalau ada yang menonton kita pada pagi ni daripada orang yang ada autoriti ataupun mungkin yang boleh mencadangkan atau melihat balik, termasuklah yang boleh memberikan hukum yang lebih berautoriti lah. Macam kita ni pagi ni mengajar sebenarnya Luqman ya. Cikgu lah kira-kira, cikgu di TV3. Jadi saya nampak ada juga unsur ihtikar. Ihtikar ni artinya dipanggil manipulasi dalam bentuk monopoli dan kemudian dimanipulit. Sebab itu kalau contoh kita tengok di Malaysia ni, ada sesetengah barang walaupun secara asasnya dalam hukum ni dia tidak boleh ditentukan harga kerana harga ni dibuka konsepnya, tetapi dalam kemaslahatan, contoh macam minyak masak, ini masalah, gula kan, ayam kalau tengok baru-baru ini. Jadi ini benda-benda yang masalah, dan saya rasalah kalau ada mungkin dari apa nama ni, institusi yang boleh ada autoriti memberikan hukum, meletakkan juga tiket-tiket kapal terbang pergi ke Mekah ni juga termasuk perkara yang maslahah ammah. Maknanya keperluan umum yang boleh dikontrol, sebab nampak kewujudan ihtikar tu. Monopoli kemudian dinaikkan harga berlipat kali ganda, disuruhkan pada peringkat awal macam tak nampak tak ada. Jadi kemudian dijual pada peringkat akhir itu dengan harga yang melampau. Sehingga kan kalau bertanya pada kawan-kawan yang menguruskan umrah ni, kadang ketika orang yang menjual tiket ni lebih banyak untung dia daripada orang yang, kita bukan panggil orang menjual tiket lah, kita panggil orang yang ihtikar tiket ni, yang monopoli tiket dan manipulate ni, kadang-kadang dia lebih banyak untung dia berbanding daripada orang yang menguruskan umrah. Orang menguruskan umrah ni Luqman nak kena bayar ustaz, nak kena bayar macam-macam, dia tak ada, dia just tiket tu saja dan kemudian dia dapat untung lebih banyak. Kenapa? Faktor kalau tak ada tiket, orang tak boleh pergi. Inilah yang merisaukan juga saya. Sebab itu banyak perbincangan para ulama kalau kita lihat berkaitan dengan ihtikar ni, sampai kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, innat tujara
yub'atsuna yaumal qiyamati fujjara. Sesungguhnya peniaga itu akan dibangunkan besok, dibangkitkan di akhirat besok sebagai orang jahat. Orang jahat. Maksudnya dia meniaga tapi jadi macam orang jahat. Dia penyamun lah. Penyamun orang jahat lah kan. Kata Nabi SAW, illa manittaqillaha wa barra wa sadaqa. Melainkan orang yang bertakwa kepada Allah dan berbuat baik dan benar. Sebab isu yang berlaku sekarang ni, mudah-mudahan saya memang terima kasihlah juga pada penerbit pagi ni, bagi ruang untuk cakap ni kan. Sebab apa? Kita memikirkan tentang ini adalah keperluan untuk ibadah. Dan semua orang tahu, tidak semua kapal terbang yang pergi ke sana. Kalau ada pun dia terbatas, limit. Orang yang nak pergi ramai. Jadi apabila isu ni tidak dipandang satu masalah umum, Luqman, kita khawatir ke depan dia akan jadi lebih mengarut. Kan? Mudah-mudahan bila dilihat pada satu sudut perlu dipantau. Kalau monopoli dalam konteks orang, kita panggil bahasa kalau orang main bola ni ulat tiket. Saya rasa dah boleh ikut letak. Dah boleh ikut letak ulat tiket ni. Dalam konteks orang menguruskan umrah ni. Sebab apa? Dia tengok di sana ni permintaan yang begitu banyak, maka orang-orang ni ambil kesempatan untuk menaikkan harga. Itulah antara punca kenapa harga itu juga naik. Kita tak nafi memang sebahagian yang memang dikenali menguruskan tiket-tiket kapal terbang ni okey, tapi ada sebahagian ulat-ulat ni ataupun kita panggil tekong dia. Yang inilah kita harapkan kalau ada yang berautoriti yang menonton kita pagi ni, kita harap ada lah. Boleh dipanjangkan. Pertama dari segi hukum itu, kalau boleh kita letakkan dia sebagai satu maslahah. Kan? Sebab apa dia berkait dengan hukum ni? Kerana ada hadis Nabi SAW yang melarang ihtikar. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, la yahtakiru illa khati. Tidak akan monopoli dan manipulasi melainkan orang yang dipanggil pesalah, orang yang buat jenayah, orang yang buat kerja jahat ni. Jadi ini yang berlaku. Jadi sebab itu penonton-penonton kita kena faham. Kadang-kadang dia orang tengok tu pada sudut, apa ni? Kenapa syarikat ni, travel agent, dia tak tahu di belakang tu sebenarnya. Jadi kadang-kadang kalau kata kawan-kawan ni, yang menguruskan ni makan tulang aja dah. Dah makan tulang loh man. Tapi nak ceritanya yang kita nak sebut ni tuan-tuan, ialah soal ihtikar, monopoli dan juga manipulasi. Kenapa manipulasi? Kerana ramai orang Malaysia nak pergi umrah. Kenapa monopoli? Kerana mungkin Allahu'alam apa isu di sebalik itu kita tak tahu, sebab saya tak ada autoriti. Saya hanya boleh menyebut saja. Kerana itu realiti dan saya menyebut sebagai orang yang memang duduk dalam ni. Dalam bidang ni. Jadi kita boleh nampak benda tu. Jadi sebab itulah kita harap mudah-mudahan pagi ni topik kita membincangkan Tanyalah Ustaz, dan kita bincangkan topik ini dan kita nak melihat dari sudut hukum supaya perkara ini dapat kita bataskan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Jadi sudah betul sekali bila mana kita melihat apabila berlakunya pakej-pakej dengan harga yang melampau tinggi ini, inilah yang wujudnya kepada persoalan tajuk kita pada hari ini, umrah, hutang, tangguh ataupun hutang ini. Jadi kita harapkan pihak berautoriti yang sedang menyaksikan kita pada pagi ini bolehlah untuk melakukan sesuatu agar apa akan mempermudahkan untuk umat Islam lainnya untuk melakukan ibadah umrah ataupun haji ini insya-Allah. Jadi sudah betul sekali banyak lagi yang kita akan buatkan, banyak lagi yang kita akan bincangkan. Namun sebelum tu kita berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru, kembali sebentar sahaja lagi insya-Allah. Alhamdulillah sedang betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sama-sama kita mengambil pengajaran, sama-sama kita mengambil iktibar daripada tajuk yang kita bincangkan pada pagi ini, umrah, tangguh atau hutang. Jadi insya-Allah sedang betul sekalian, ada sebarang soalan yang ingin diajukan, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800-881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3 insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak raih soalan daripada sahabat-sahabat kita insya-Allah. Silakan. Jadi jom kita nak raikan soalan pertama daripada saudari Jura Azli Sufyan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, apakah pandangan empat mazhab mengenai hukum mengerjakan umrah? Betul ke Ustaz, antara hikmah mengerjakan umrah itu menghapus dosa-dosa kecil kita, dan sebab itu ramai yang sanggup pergi berkali-kali menunaikan umrah walaupun kos sekarang semakin meningkat?
Mohon pencerahan. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Ayuh, dia begini. Pertama, kalau kita tanya soal hukum, kita lihat pandangan para ulama dulu. Dalam mazhab kita Syafi'i, pandangan yang kita panggil lebih kuat dalam mazhab Syafi'i, hukumnya adalah wajib. Ya, sebab itu sebenarnya para ulama terbagi kepada dua pandangan. Ada yang mengatakan dia wajib, ada yang mengatakan dia tidak wajib. Okey? Wajib ini artinya sekali seumur hidup. Sebab itu bila kita sebut umrah yang pertama tu umrah wajib. Ya, sekali seumur hidup. Sebab banyak ada orang fikir selalu umrah ni sunat. Kan? Tak, sebenarnya umrah ni wajib. Ya, wajib. Tapi saya ingat pun Luqman, dulu-dulu pun saya rasa sunat juga. Sama juga saya pun. Kan? Tapi bila kita belajar, wajib rupanya. Jadi tak pelik lah kalau ramai orang rasa benda tu sunat. Jadi yang pertama, dia adalah wajib. Tetapi wajib ini ialah yang pertama. Seumur hidup sekali itu wajib. Macam haji. Kemudian daripada itu dia jadi sunat. Okey. Ini dalam mazhab kita Syafi'i, ya, dan pandangan yang lain daripada Imam Malik, Abu Hanifah, ya, dan juga yang seangkatan dengan dia menyatakan bahawa dia tidak wajib. Jadi dia ada dua je lah, wajib dan tidak wajib. Okey, itu yang pertama. Kalau yang wajib ini berpandukan kepada daripada surah Al-Baqarah, ya, firman Allah Subhanahu wa taala ayat 196. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan haji dan umrah kerana Allah. Jadi maknanya ayat ini memberi maksud bahawa atau beri panduan kepada kita bahawa wajib bagi setiap orang sekali seumur hidup untuk mengerjakan umrah dan haji. Cuma saya kiralah dulu-dulu ni orang faham dia sunat ni sebab orang nampak umrah ni duduk dalam haji. Dulu-dulu kan. Jadi haji tu wajib, maka orang sangka umrah tu yang lain daripada masa pergi haji tu sunat. Itu betul kalau sekiranya haji tu kali pertama. Maksudnya yang mula-mula dia pergi ke Mekah buat haji. Tapi kalau mula-mula dia pergi ke Mekah buat umrah, makna kali pertama dia dah masuk ke Mekah buat umrah. Dia tak pernah pergi seumur hidup. Kali pertama dia masuk buat umrah, maka umrah itulah wajib. Faham tak Luqman? Nanti masa dia dipanggil untuk buat haji, ketika itu dia akan buat umrah juga. Kerana haji ni dia mesti begitu. Dia mesti pairing dengan umrah. Maka ketika itu adalah sunat saja. Ataupun maknanya umrah itu diiktibar sebagai sunat. Kita ambil bahasa mudah lah. Bulan 2 ni dia pergi umrah. Tiba-tiba nanti bulan 7 dipanggil pergi haji. Masa tu dia buat umrah juga. Maka yang bulan 2 ni umrahnya wajib. Itulah yang dibuat kali pertama dalam hidup dia. Nanti bulan 7 yang dibuat dengan haji diiktibarkan umrah tu sunat sahaja. Tetapi dia kena buat jugalah, dia pairing. Kan? Jadi sebab itu para ulama yang mewajibkan, maka hukum dia wajib lah. Wajib sebagaimana haji, sebagaimana solat, sebagaimana puasa. Cuma kadang-kadang orang tertanya, di mana duduk dia dekat dalam rukun Islam? Betul, sebab lima tu tak ada. Biasanya orang tanya gitu kan. Sebenarnya Luqman, kalau kita faham, dia duduk di dalam haji itu. Sebab itu menunaikan haji di Baitillah kan, rukun Islam kita yang kelima tu. Bermakna menunaikan haji itu dalam dia ada umrah. Jadi kalaulah orang memang seumur hidup dia nak pergi sekali saja ke Mekah, sekali saja, duit tu itulah yang adanya kan, dia pun tunggulah sampai dia dapat panggilan haji. Tapi baru daftar semalam. Tak dapat lagi semalam. Dia pergi lagi 27 tahun. Masa itu umur dia 113 tahun. Kan? Mungkin surat sampai dalam kubur lah masa itu. Tak, maknanya kalaulah dia tu memang plan untuk pergi sekali, maka itu sebablah dalam rukun Islam dia duduk haji dan umrah. Di situlah kedudukan dia. Kalau kita nak faham kan, kat mana kedudukan dia dalam rukun Islam? Sebab kadang-kadang orang nak memaham kat situ. Jadi inilah, kalau kita tanya berkenaan dengan fadilat, banyak. Memang ada hadis Nabi SAW. Misalnya dalam hadis Rasul SAW sebut as-salawatul khams wal jumu'atu lal jumu'ati wa ramadan la ramadan. Dalam satu riwayat wal umrati ilal umrati mukaffiratul lima bainahun. Solat 5 waktu, Jumaat ke Jumaat, Ramadan ke Ramadan, umrah ke umrah dalam satu riwayat.
adalah penghapus dosa. Jadi sebab itu kelebihan. Cuma kalau Puan Jura Azlin yang bertanya ni, kadang-kadang bukanlah orang nak kejar itu sangat. Ini yang kadang-kadang jadi amazing juga. Amazing ke perkataan dia? Amazing. Ya? Amazing maksudnya apa? Amazing tu menakjubkan. Menakjubkan. Dia salah. Bukan amazing. Pelik orang kita ni sebenarnya itu yang paling besar. Yang patut dikejar. Tapi banyak orang, dia rasa pergi sana dia seronok. Dia rasa pergi sana dia tenang. Baguslah, itu part of. Tapi sebenarnya ini yang terbesar yang ditawarkan bagi orang yang pergi melaksanakan ibadah umrah. Allahu Akbar. Semua sekalian, satu perkongsian pada Ustaz berkaitan dengan di antara fadilat-fadilat umrah, dan juga yang kita kena faham Ustaz tentang yang kebanyakan dulu, zaman dulu pergi haji naik kapal api. Sebab tu jarang orang dapat pergi umrah naik kapal api ni, jadi disertakan sekali umrah itu dalam jemaah, di dalam haji itu sendiri. Jadi insya-Allah mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita dan menjawab soalan daripada Puan Jura kita sebentar tadi. Jadi jom kita nak beralih dengan soalan berikutnya saudara sekalian, dengan meraihkan soalan daripada saudari Anna Karnina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Soalan saya Ustaz, apabila seseorang itu bernazar untuk menunaikan umrah apabila sembuh dari sakit tetapi wang tidak mencukupi, tetapi berhutang untuk mencukupkan kos menunaikan umrah, adakah dibolehkan? Soalan kedua, mengapakah tidak digalakkan berhutang untuk melaksanakan ibadah umrah? Mohon penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz Na'i. Sama-sama #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Aywa. Dia pertama sekali nazar ni hukum dia wajib. Ya, nazar ni hukum wajib. Kalau kita tengok apa yang ditanyakan oleh Anna Karnina tu, dia kata dia nak buat umrah kan kalau sekiranya dia sembuh sakit dia. Kemudian tiba-tiba masa tu tak cukup. Ni kes duit naik lah ni. Duit naik pula. Harga naik lah ni. Jadi duit tak cukup. Jadi boleh tak dia berhutang pula. Pertama kita nak sebut untuk dia melaksanakan umrah ni, penonton sekalian, ni bagi orang yang ada bernazar, saya cuba perhalusi permasalahan ni. Umrah ini dia bukan ibadah yang sifatnya mesti disegerakan. Maksud saya, dia ada waktu yang luas. Ya, dia ada waktu yang luas. Dia tak macam solat Zuhur. Solat Zuhur ni waktu dia terbatas. Zuhur sampai Asar. Asar dah habis dah. Atau puasa Ramadan. Maknanya 30 hari tu je. Lepas tu tak dipanggil Ramadan. Kan? Itu dipanggil yang ada terbatas. Saya guna bahasa mudah lah Luqman ni. Kan kita guna bahasa usul fiqh ni kan pening pula orang kan. Jadi umrah ni dia macam ibadah, bukan macam ibadah ni. Jadi bukan macam ibadah ni. Bermakna dia boleh dibuat sepanjang tahun Luqman. Lagi sekarang ni bukan sepanjang tahun, musim haji pun boleh buat. Baru ni bila saya pergi haji untuk yang baru ini, tahun sudahlah dah tukar tahun, lupa pula. Kan? Masa kami balik daripada melontar hari kedua, dah ada orang datang buat umrah. Daripada luar datang masuk. Daripada luar. Dah buka dah masuknya. Bertembung kami. Sebelum ni tak pernah wujud begitu. Tapi makna mungkin ada orang kata tahun tu je lah. Wallahualam. Tetapi nak cerita, umrah ni sifatnya luas. Dari segi tempoh masa. So kalaulah kita bernazar, saya kalau sihat, saya nak pergi umrah, tiba-tiba harga naik. Tak apa. Tangguh dulu. Kerana nazar tu boleh dilaksanakan lagi. Ya, dia tidak mesti waktu ini sahaja. Kecuali kalau dia tak boleh nak buat dah. Okey, sekarang ni pilihan. Soalannya ialah, bolehkah dia berhutang? Kan? Maknanya, duit tak cukup, dia nak berhutang. Konteksnya soalan ni sekarang ni ialah dia bernazar. Itu isu dia, betul tak? Baik. Apabila dia tak mampu melaksanakan nazar tadi, okey. Sekarang dia kena tengok. Adakah dia nak terus pergi kepada kafarah nazar? Atau dia nak berhutang? Okey. Kita tengok, bincang dulu sikit bab hutang ni. Banyak orang tanya pasal hutang ni, pasal tajuk pun hutang atau tangguh kan. Hutang dalam untuk nak buat umrah ni. Ya, secara umum dulu saya cerita ni pasal ni tajuk bab nazar. Sebenarnya dibolehkan, tak ada masalah. Ada syarat dia. Kejap lagi kita akan bincang ni tajuk ni. Don't worry tuan-tuan, ni semua cerita tanya hutang aja. Jadi saya cuma nak sebut, kalau dia berhutang boleh, tak ada masalah. Cuma dalam masalah Anna Karnina ni dia kena nilai pula. Dia berhutang ni akan menyebabkan lagi masalah ke tidak? Khawatir katalah contoh gaji sebulan 1,500. Bila berhutang, sudahnya akhir tak ada duit dia tiap bulan. Itu tak kena.
Jadi dalam masalah ni dia cadangan kita apa? Pasal tanyalah ustaz kan. Jadi kita cadang tu. Cadangannya pertama tangguh dulu. Jadi 2023 tak boleh pergi lagi. Pasal apa? Duit yang ada hari tu 6,500. Sekarang dah jadi 8,000. Standard package kalau kita tengok yang ni yang genuine lah. Oh, yang genuine. halal. Buat halal. Bukanlah ada halalan pula tak. Maksudnya genuine. Maknanya standard package tu kalau yang package biasa 8,000. Genuine. Ini tak ada nasib-nasib, tak ada apa. Ni memang genuinely begitu, 8,000. Baik. Dia ada 6,500, so tak cukup duit. Mungkin tahun ni disimpan lagi 500, 7,000, begitulah seterusnya. Mungkin lagi 3 tahun dia dapat pergi. So tak ada masalah kerana umrah tu sifat dia muasak. Artinya luas, dia panjang, dia boleh. Dan nazar dia tu masih kekal. Masih kekal untuk dilaksanakan. Itu yang pertama kita punya cadangan. Katalah rasanya ke depan pun tak boleh ustaz. Itulah duit yang ada setakat ni kat saya, lepas tu memang tak ada dah. Okey, apa kita buat? Kita tengok pula penilaian antara berhutang dengan dia pergi kafarah nazar. Berhutang, cuba tengok. Bank kata you nak hutang pun tak boleh sebab hutang yang ada pun tak boleh bayar lagi. Contoh, tak ini saya nak hutang dengan kawan-kawan. Sama aja, hutang dengan kawan-kawan, hutang dengan bank juga menunjukkan bahawa duit kita akan susut. Betul tak? Sebab kita kena bayar tiap-tiap bulan. So apa berlaku? Tak mampu, maka pergi kepada kafarah nazar. Jadi dalam konteks soalan ni, kita kena tengoklah sebab saya pun tak tahulah setara mana anak Karnina ni, kan? Jadi kalau sampai tahap tak mampu, maka beri kafarah nazar. Kafarah nazar apa dia? Sama ada diberi makan 10 orang miskin, atau sedia pakai 10 orang miskin, atau bebaskan hamba. Hamba tak ada lah kat Malaysia. So, kalau bagi makan orang miskin ni, saya cuba tengok sikit. Macam mana cara nak jumlahnya. Saya rujuk pada Majlis Ugama Islam. Yang saya rujuk ni Majlis Ugama Islam Selangor. Jadi kalau tuan-tuan duduk di Sabah, Sabahlah, Melaka, kalau Terengganu dan sebagainya. Untuk kafarah nazar ni, dia punya nilai ialah RM2. RM2 untuk satu orang. Faham tak? RM2. Maknanya dia dah menazar tadi untuk nak pergi umrah, tapi tak mampu. Dan ke depan pun memang dia tak mampu. Katalah contoh, jadi dia kena bayar untuk satu kepala untuk kafarah tadi RM2. Atau boleh juga RM4 atau RM6. Sebab Selangor ni kalau saya rujuk kepada Maiz lah, dia ikut jenis beras makan. Lukman selalu makan beras apa? Beras basmati. Beras basmati. Saya selalu makan beras yang dah dimasak jadi nasi. Jadi maknanya kalau beras tu beras mahal, jadi harga dia RM6. So artinya RM6, 10 orang RM60. Bayarlah pada majlis agama. Kalau negeri-negeri masing-masing lah. Tak payah sibuk pergi ke Selangor pula semua. Jadi makna itu antara cadangan penyelesaian. Sebab bila ditanya tu, kita nak bantu dia bagi penyelesaian. Harap-harap dapatlah penyelesaian daripada kita. Jadi jangan sebab kerana ini dia salah faham, akhirnya dia terjebak pada masalah lain pula. Sudahnya lah kali saya pergi umrah ni, tapi pinjam alung. Allah. Lepas tu tak bayar pula. Masa tawaf, alung ada sebelah. Mana mau lari ya? Masya Allah. Jadi saudara sekalian, itu satu pencerahan yang terbaik daripada Ustaz berkaitan dengan cara nak menyelesaikan permasalahan bagi orang yang bernazar untuk melaksanakan umrah. Mudah-mudahan kita semua mendapat pemahaman tersebut. Jadi untuk soalan berikutnya, kita nak raikan pemanggil di talian pada saat ini. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam Ustaz Danai. Assalamualaikum, ya, apa khabar? Alhamdulillah, moga Ustaz Danai sihat dan dimudahkan segala urusan dunia dan akhirat. InsyaAllah. Tuan Zainuddin, silakan dengan soalan pagi ini, insyaAllah. Baik, okey. Begini, saya nak minta Ustaz perbetulkan niat saya ni. Saya memang nak pergi umrah. Tapi dalam masa yang sama, saya lebihkan utamakan umrah tu daripada keluarga saya yang sekarang ada masalah tentang kewangan dan masalah kesihatan. Pada saya fikir umrah ni sekali je, tak tahu besok lusa aku boleh pergi lagi atau tidak. Tapi dalam masa yang sama, keluarga saya perlukan bantuan-bantuan sebenarnya pada saya sebagai seorang ketua rumah tangga untuk mengatasi masalah keluarga anak semua ni kan. Tapi saya ni kadang-kadang hati ni macam umrah tu penting dulu. Sama ada saya nak tangguh atau macam mana Ustaz? Minta tolong Ustaz perbetulkan niat saya Ustaz. Minta maaf Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Tuan Zainuddin atas soalan. Namun untuk jawapannya, kita minta berat seketika Ustaz. Jadi satu sekalian yang kembali teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu kembali sebentar saja lagi, insya-Allah.
kembali kita bertemu pada pagi ini. Sama-sama kita menggali, sama-sama kita mengambil ilmu yang sedalam-dalamnya mengenai tajuk kita pada hari ini, umrah, tangguh atau hutang. Alhamdulillah, kita menerima satu soalan yang cukup menarik daripada Tuan Zainuddin kita sebentar tadi, yang bertanyakan berkaitan dengan di antara kepentingan keluarga dan juga di antara kepentingan untuk mengerjakan ibadat umrah, yang mana perlu diutamakan, Ustaz. Silakan. Dia begini, penonton sekalian, umrah ni hukumnya wajib. Okey, wajib. Tetapi kita jangan lupa pula memberi nafkah keluarga atau mencukupkan nafkah keluarga itu pun wajib. Jadi kadang-kadang orang sangka yang wajib ini soal solat, soal puasa, dia tak perasan bahawa mencukupkan nafkah keluarga itu wajib juga untuk kita. Jadi artinya kalaulah dalam keadaan ini, kata Cik Zainuddin tadilah kita rujuk pada soalan dia. Maknanya kalau dalam keadaan ini berarti dia belum lagi ada istita'ah. Sebab itu walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ila sabila. Kan? Allah Taala sebut orang nak pergi ke untuk orang yang mampu, man istata'a ila sabila. Ni artinya ada istita'ah. Artinya kalau dia mampu maka barulah wajib dia melaksanakan umrah dalam konteks soalan ni lah. Ya. Jadi artinya kalau begitu, dia tak ada kemampuan lah. Dan kemampuan ni jangan dilihat, saya dah ada duit Ustaz 9,000. Tapi duit 9,000 itulah yang nak dibayar anak sekolah. Duit 9,000 itulah nak dibayar keperluan rumah. Apa hal pula kalau dia pergi ke Mekah, balik-balik rumah sewa dah tak ada. Contohlah. Ataupun motorkar nak kena dibayar. Jadi benda-benda tu kena ditengok. Keperluan asasi lah. Ini kita cerita dalam konteks soalan tadi. Jadi saya berpandangan selesaikan dulu keperluan yang utama. Umrah wajib, tapi ada juga yang wajib. Jadi kita kena selesaikan satu persatu. Dia begitu. InsyaAllah, di situ, di sebalik kewajipan umrah itu sendiri, ada rukhsah-rukhsah yang memberikan keringanan untuk kita memberikan kepentingan kita kepada perkara yang lebih penting. Mudah-mudahan terjawab soalan daripada Tuan Tajuddin kita sebentar tadi. Kita nak beralih dengan Zainuddin kita sebentar tadi. Ustaz, kita beralih dengan soalan berikutnya, Ustaz. Daripada Facebook, daripada Puan Hana Wanci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan saya, Ustaz, bolehkah menangguhkan ibadah umrah sekiranya mampu tetapi sanggup menambah hutang untuk urusan peribadi? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz Da'i. Sama-sama #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada yang bertanya. Ini betul-betul tanya nampaknya pagi ni. Saya rasa penerbit memang soalan-soalan yang keluar ni betul-betul soalan orang nak bertanya ni. Ini bukan acak-acak. Saya nak pesankan sikitlah penonton kita. Makcik-makcik dia dengar ni. Oh makcik, dengar. Ada sebuah hadis Nabi SAW riwayat Ibnu Majah. Saya nak bacakan hadis ni dulu. Kata Nabi SAW, Man aradal hajja. Man aradal hajja falyata'ajjal. Barang siapa yang ada keinginan. Oh makcik, dengar ni. Barang siapa yang ada keinginan untuk melaksanakan haji. Sama jugalah umrah. Falyata'ajjal, maka bersegeralah. Nabi suruh tu. Maknanya ada keinginan, dia bukan keinginan sajalah. Keinginan dan ada al-fulus. Al-fulus, lulus. Tak lulus, mafi fulus, mafi lulus. Jadi duit ada, tapi ditangguh. Ini yang ditanya tadi ni. Kata Nabi, Man aradal hajja falyata'ajjal fa innahu qad yamradu al-maridu wa tadillu dhalatu wa ta'ridul hajatu. Kata Nabi SAW, siapa yang ada keinginan. Dengar ni Kak. Ni orang yang kerja government pun duit banyak juga. Kan? Alah nanti dululah. Tak, ni bukan abang kamera kita. Pasal tunjuk kamera ni. Sungguh, kita ada duit. Tapi kadang-kadang kita, nanti dululah. Kendianlah. Alah, tak. Nabi kata, segera. Kerana tidak diketahui, kata Nabi SAW. Fa'innahu qad yamradul maridu. Tak diketahui masa bila orang sakit tu akan datang sakit. Nampak tak? Wa tadillud dalatu, atau masa bila kenderaannya akan hilang. Kan? Maknanya dari segi dia punya
kehidupan ni, dia tak tahu masa bila nak kacau bilau ni. Kan ini tak ada, itu tak ada, tak tahu. Sementara dia tu patutnya buat wa ta'ridul hajatu, dan tak tahu pula ada benda-benda mendatang yang kendian. Ada benda-benda mendatang yang kendian, tak tahu. Itu yang orang kata ada setengah orang apa nama Man je lah kita panggil. Boleh no problem. Dia datang jumpa dengan saya. Dia kata, Ustaz, saya boleh tak saya ada 3,000 kata dia. Saya nak bayar duit umrah 3,000. Kata, umrah apa 3,000? Tak. Dia kata gini, Ustaz, saya takut kalau pegang kat saya, habis. ada orang habis. Ada orang begitu. Kita pula pening. Masalahnya dia letak 3,000 ni, bila tahun pula nak tambah tu. Jadi susah juga kita. Tapi maknanya ada orang begitu. Ada orang begitu, Man. Jadi menunjukkan betul lah kata Nabi SAW ni. Wa ta'ridul hajatu. Tak tahu bila-bila benda yang nak datang ni. Maka jangan tangguh. Maka kalau ditanya, tangguh ibadah tapi mampu, memang jangan tangguh. Itu Nabi sebut pertama. Yang kedua, dia dah lah tak pergi umrah. Kemudian katanya apa? Dia tambah hutang peribadi. Apa nama ni? TV lah keluar, gadget keluar. Dekat raya pula ni, Ustaz. Ni nak raya pula. Sudahlah. Tapi memang manusia ni begitu. Sebab itulah saya pesankan tuan-tuan. Ia ini bukan kempen orang pergi umrah. Kita tahu dalam keadaan harga. Kan kita bincang dah awal tadi, harga naik. Tetapi isunya ialah kita tak tahu. Tengok yang 2020. Apa berlaku? Siapa sangka, Man? Betul. Siapa sangka? Tuan-tuan, saya tanya dengan tuan-tuan, siapa sangka? Jawab depan TV lah, tak payah telefon. Kan siapa sangka? Betul tak? Berapa ramai orang yang nak pergi umrah masa itu akhirnya tak dapat pergi dan kemudian meninggal dunia. Tu. Jadi siapa sangka? Ini yang disebut oleh Nabi SAW. Qad yamradul maridu. Orang tak tahu bila datang penyakit. Kan? Mudah-mudahan Allah bagi kesihatan lah pada kita semua. Ya, jadi sebab itu hati-hati, kerana umrah itu wajib, duit dah ada. Cuma satulah kalau boleh, penerbit kita panjang sikit bab ni. Saya sebut bab duit ada ni, ada orang kadang-kadang dia salah faham. Saya ada satu kes yang saya bukanlah kendali macam lawyer pula gaya. Ada satu kes dia rujuk lah. Orang ini dia ada sebidang tanah dan dia duduk seorang diri. Ya, dah berumur lah. Dan dia ni nak pergi haji tak mampu. Tetapi tanah tu, Man, kalau dijual harganya ratusan ribu. Mungkin saya ingat dalam sekali dengan rumah boleh dapat dalam 200,000 lebih. Dan dia duduk seorang. Dia duduk pun, alah, orang tua, Man. Nak duduk tara mana? Maka saya advise, saya kata, jualkan tanah tadi dengan rumah. Laksanakan haji, ikutlah kemampuan dia. Kalau dia terbatas, carilah yang pakej mahal sikit untuk menguruskan dia. Pergi. Sebab duit ada. Tapi pandangan tu tak dipakai, tu pulanglah. Akhirnya meninggal dunia. Dan ternyata itu adalah menunjukkan dia wajib. Sebab harta bukan dikira duit saja. Ada orang sangka, saya duit dalam bank ada 1,500 je. Memanglah makcik, rumah sewa 18. Gelang tangan Gelang tangan 14 kilo. 14 kilo gelang tangan. Maka dicairkanlah aset tu. Saya, tuan-tuan, jangan salah faham. Tajuk pagi ni penerbit bukan suruh kempen orang pergi umrah. Kita nak memberi kepahaman. Kan? Sebab apa ini berlaku. Tuan-tuan nak buat pulanglah, tak buat macam mana? Dah tanya, nama pun tanyalah Ustaz. Ustaz jawablah. Kan? Kalau tidak, kita cadang TV3 buat rancangan baru. Ustaz tanyalah pula. Allahu Akbar. Jadi Ustaz, mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Dan juga sebenarnya kita dah bermain dengan stigma masyarakat sekarang ni. Sebab apa? Masih lagi ramai masyarakat di luar sana yang menganggap bahawa umrah itu adalah satu perkara yang sunnah. Jadi pada pagi ini Ustaz sudah pun memberikan pencerahan kepada kita bahawa sebenarnya umrah itu adalah wajib bagi kita untuk dilaksanakan cukup sekali seumur hidup. Jadi jom sama-sama, kalau kita ada sedikit aset yang masih kita ada simpan dan sebagainya, kita gunakan untuk melaksanakan ibadah umrah kita. Agar apa, kita tidak tahu bilakah ajal akan menjemput kita. Mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita beralih dengan soalan berikutnya dengan meraihkan soalan daripada Puan Nur Dahlia Biru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah hukum umrah yang ditaja oleh syarikat atau seseorang yang budiman? Adakah wajib menunaikan umrah tersebut? Apakah hukum jika minta tangguh atau menolaknya
mohon perkongsian ilmu. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Allahu Akbar. Ni soalan berkaitan dengan tolak rezeki ni bagaimana Ustaz? Silakan Ustaz. Pertama, terima kasih kepada yang budiman tadi. Kerana menaja abang kameraman kita 2 orang ni. Allahu Akbar. Jadi penaja-penaja lain sila berhubunglah kerana kita ada banyak lagi kru kat belakang ni. Tuan-tuan, ya, sebab itu saya nak sebut begini. Kadang-kadang memang ada bagus. Saya tengok lebih-lebih lagi sebelum COVID dululah memang banyak syarikat-syarikat yang ambil inisiatif begini. Daripada duk hantar orang abang, ini cerita dengan abang kameraman pula lah daripada duk hantar pergi candat sotong kan, sampai ke sudah makan sotong aja. Jadi bagus juga dia hantar pergi umrah. Maknanya dia ditajalah. Soalnya sekarang ni boleh tak ambil tajaan? Saya nak bagi tahu. Ada setengah orang dia kata, Ustaz, macam mana kita buat umrah ni ditaja? Kita mesti buat ibadah. Bertenang. Kita nak bagi hukum ni bukan ikut kita. Hukum ni mengikut apa yang dipaham oleh ulama atas nas syarak. Kalau ikut kita, jahanam kita. Tak betul. Jadi sebab itu para ulama sebut harus kita menerima hadiah. Kan itu hadiah. Hadiah. Contohlah abang kameraman kita ada RM50 bang. tak ada. Cuba bagi hadiah tu kat saya. Hadiah. Jadi makna terima hadiah ni hukum dia harus. Harus. Lukman nak bagi saya hadiah, okey. Terima. Jadi maknanya menerima hadiah harus. Itu hadiah. Cuma dibuat hadiah tu dalam bentuk umrah. Dan dia pun tak bagi umrah pun. Dia bagi package tu pun dia beli. Kan? Cuma nama yang nak dimasukkan nama kita. Hatta daripada orang-orang non-Muslim sendiri. Jadi kalau andainya kita dapat, itu rezeki. Hadiah itu tak ada masalah. Tak ada pula isunya yang ini Ustaz orang non-Muslim. Kecuali kalau daripada sumber haram. Sumber haram ni mana bukan non-Muslim. Kalau orang Melayu main nombor ekor, menang 1.5 juta. Sekampung ditajanya. Orang kampung pun doa bukan main kuat lagi dekat Kaabah. Ya Allah, menangkanlah dia lagi. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. So maknanya bukan kira orang bukan Islam saja. Termasuk orang Islam kalau daripada sumber haram, tak boleh. Tapi kalau dia tu syarikat engineering, dia tu syarikat kain ke whatever lah, kita bekerja dan dia appreciate kita. Saya cakap komputer ni, pagi-pagi memang sekarang berapa jam? 3:30 memang masa biasa saya cakap komputer dengan anak-anak pergi sekolah. Jadi cakap komputer. Dia kalau dia appreciate kita, dia bagi, alhamdulillah. Boleh, tak ada masalah. InsyaAllah. Jadi saudara sekalian, itulah dia. Kalau dah dapat panggilan pada Allah tu, amat-amat merugikanlah sekiranya kita menolak panggilan tersebut. Jadi insyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Banyak lagi Ustaz yang kita akan jawab soalan pada sahabat-sahabat penonton kita. Namun sebelum tu kita nak berhenti berehat seketika. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, sedap betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru, membicarakan topik berkaitan dengan umrah tangguh atau hutang. Jadi sedap betul sekalian, sahabat-sahabat seluruh pun yang sedang menyaksikan menerusi live Facebook kita pada pagi ini, jangan lupa untuk menekan butang like banyak-banyak. Dan seterusnya, jom sama-sama kita sebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini, pemahaman kita tentang topik kita umrah tangguh atau hutang dengan menekan butang kongsi. Ayo sama-sama kita sebar luaskan ilmu yang kita dapat pada pagi ini kepada seberapa ramai yang boleh agar semua mendapatkan manfaatnya, insya-Allah. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya dengan meraihkan pemanggil setia kita. Siapa lagi, tidak lain tidak bukan Mamu Haripah di talian. Assalamualaikum Mamu. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ustaz dan kru-kru doa biar kita selamat daripada dunia sampai akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Insya-Allah. Silakan Mamu soalan pagi ini, insya-Allah. Soalan Mamu hutang nama pergi umrah. Tapi apabila mamu hutang mau pergi umrah, tapi mau balik mamu tak mampu nak bayar. Umrah mamu tu ada kata mamu. Dia tu memang minta duit kat mamu, tapi mamu tak mampu nak bayar. Umrah mamu ada nak terima. Lagi satu soalan, kadang-kadang manusia kita ni dia pergi sampai berapa kali ke umrah, lain orang tak dapat pergi umrah kerana luna mamu lah. Pergi sampai 10 kali umrah. Tapi lain orang sekali pun tak dapat pergi.
Lagu mana keadaan orang yang pergi 10 kali. Tapi Nabi Muhammad SAW dia pergi sekali ya. Umrah sekali, haji sekali. Kita ni 1000 kali kita balik mas. Kerana mamu lebih teruk pada Nabi punya buat. Yang tu lah soalan mamu. Assalamualaikum. Doa-doa lah. Sama-sama mamu kita. Tetapkan iman kat mamu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mamu Hanifah di atas persoalan yang juga menarik minat ramai sebenarnya berkaitan dengan ni. Pergi umrah, balik nak bayar hutang tak mampu pula. Sebenarnya Ustaz. Ya ni, saya bila mamu tanya tu dengan saya pun pusing kat tu. dia beginilah pertama bila kita kena faham hutang itu satu tuntutan. Jadi maknanya orang yang pergi umrah hutang tak bayar, yang ini kita risau. Sedangkan bukan soal umrah saja. Orang yang syahid pun kata Nabi SAW, kalau dia tak bayar hutang, tak diampun dosa dia. Kan? Wahal syahid ini mengampunkan dosa. Kan? Tetapi dia kena hutang. Jadi dia maintain, tak terampun dosa. Apatah lagi kalau sekadar umrah. Tu yang pertama. Maknanya pergi umrah tapi hutang orang tak bayar. Ini kena hati-hatilah tuan-tuan ni. Sebab itu yang kita risau Luqman. Kalau orang pergi umrah, dia bukan matlamatnya untuk nak grab apa yang Nabi SAW beritahu daripada umrah tu apa dia dapat. Macam tadi hadis kita baca tu lah kan. Umrah ke umrah. Dalam hadis yang lain, raja'an kayomin waladatsu ummuhu, balik macam hari dilahirkan oleh maknya. Artinya dalam keadaan ini, bila kita tidak meletakkan itu sebagai matlamat, itu yang akhirnya dia rasa taklah hutang orang. Ni kita ada yang daftar umrah ni tapi hutang orang tak bayar. Kan, walaupun RM10. Itu yang sebab itu kita kena hati-hati tu, kerana khawatir kalau sekiranya dengan sebab hutang tu maka tak ada nilai kita punya ibadah. Waliyahzubillah. Allahu Akbar. Jadi hutang ni satu perkara yang sangat-sangat ditekankan dalam Islam untuk kita langsaikan. Sebab apa? Takut amalan kita itu tidak diterima oleh Allah Cuma Subhanahu tadi Wa Taala. Mamu tu ada tanya pasal Nabi pergi sekali saja. Nabi SAW dalam riwayat dalam hidup Rasul SAW 4 kali kalau tak silap saya. Cuma Nabi SAW kalau mengikut sebahagian pandangan masuk tu dengan sekali umrah. Nabi banyakkan tawaf. Tetapi perbincangan ini ataupun isu ini dibincang oleh para ulama. Saya rasa kita tak perlulah ketat sangat dalam bab ini, kerana ada sebahagian pandangan ulama, bukan pandangan saya, dan ulama ini juga ulama-ulama yang muktabar, memberikan pandangan harus kalau sekiranya banyak kali umrah pun. Tetapi yang paling penting memperbanyakkan tawaf. Itu tetap kekal kerana itu perbuatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang ini kena jelaslah insya-Allah. Boleh nak untuk laksanakan, silakan untuk laksanakan ibadah umrah banyak kali, tapi pastikan hutang silakan bayar insya-Allah. Jadi mudah-mudahan terjawab soalan daripada Mamu Hanifah kita. Kita nak beralih dengan soalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, daripada Puan Sahziatus Siddiq. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana pula yang mengumpulkan duit dengan secara bermain kutu untuk mendapat wang segera untuk menunaikan umrah? Apakah status wang tersebut kerana ketika itu seperti masih dalam tanggungan dalam berhutang pada ahlinya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. #biar tahu jangan keliru. Berapa bulan-bulan bayar? Silakan. Kalau dia buat kutu sebulan RM10, tak ada apa-apa. Sebulan RM10, 12 bulan RM120. Dia kena main dengan 1,000 orang lah. 1,000 orang. Sebab itu, begini tuan-tuan pertama, saya suka sebab kita ni bercakap di televisyen. Jadi, saya nak supaya penonton juga tahu bahawa di sana ada yang dinamakan Akta Larangan Kumpulan Wang Kutu 1971. Dai Luqman dia bawa perasaan tu. Ini misi kaki kutu. Tapi dia bukan kutu saja. Sebab kena ingat tu Luqman Sebab saya tak naklah bila kita bercakap tu kita kontradik dengan rules ataupun undang-undang sedia ada. Jadi maknanya pertama kena ingat yang itu ada akta itu dan juga akta 28 larangan kumpulan wang kutu ni ada di bawah akta 28. Jadi saya tak ada nak baca situ, bukan kita nak bincang akta tu. Jadi mukadimahnya itulah. Jadi jangan terlampau seronok sangat. Saya nak pergi pula yang kedua terus.
wang kutu ni sebenarnya dia pinjam. Ada kaedah yang disebut aslif ni uslifka. Kau bagi pinjam aku bagi pinjam kau. Di kutu ni lebih kurang gitu sebenarnya, Man. Kita bulan-bulan katalah kita main kutu sebulan berapa dah? 100 ya. 100. 100 main 10 orang 1000. Dapat 12,000. Okey, boleh pergi umrah. Kan? 100 betul tak? Ke salah kira? 100 12 orang 12 orang 1,200 banyak 10 orang lah. 10 orang. 12 orang lah pasal 12 bulan. 100 bulan 12 bulan. Oh boleh bincang. Boleh. Kan? Dapat kan? Dapat boleh lah tu. Boleh. Baru baca akta kutu ni. Jadi maknanya 100 11 orang. 12 orang. Maknanya 1,200 kali 12 bulan. Berapa tu? 14,400 ya. 14,400. Kuat lu mengira. Baguslah. 14,400. Okey tu. Okey, boleh bincang tu. Boleh bincang. Maknanya yang itu. Tetapi kena ada pula dalam tadi kita baca akta. Dari segi pandangan syarak kita pula, kalau nak kutu ni kalau kita nak on, mesti pertama pastikan semua ahli dalam tu dipercayai. Maknanya kalau kita main kutu dalam ni okeylah. Lokman okey percaya. Abang kameraman percaya. Penerbit percaya. Tak percaya tak keluar minggu depan. Jadi maknanya kan, yang dipercayai okey. Itu yang pertama. Yang kedua, dikenali. Kenal. Okey kenal. So boleh. Jangan duk main kutu pakai WhatsApp. Kan? Pakai Telegram. Itu memang jadi kutu masing-masing, ya. Kutu beras. Yang ketiga, kena buat akad bertulis untuk protect maslahah. Ini tak buat kan? Oh makcik buat ke tidak? Tak tulis kan? Tak. Kena tulis. Ni agama ajar kita begitu. Sebab dia pinjam. Pinjam dia kena tulis. Yes. Jadi maknanya seolah-olah kita pinjam daripada Luqman 1,200 bulan. Pinjam daripada abang kameraman kita 1,200. Yang ni 1,200. Tapi saya nak dah bulan berapa? Saya nak bulan 3. Pasal nak pergi Mekah bulan 3. Luqman bulan berapa? Bulan 6. Bulan 6? Bulan 6 macam orang nak pergi haji. Tak, saya nak pergi Haknyai. Amboi. Kan? So, maknanya, kalau begitu keadaan, ikut akta kutu tadi, kena perhati betul-betul. Ya, kena perhatilah sebab saya bukan nak cerita akta kutu. Dan yang penting saya nak sebutkan tentang bagaimana pandangan syarak dalam konteks aslif ni, uslifkah. Kau bagi aku pinjam, aku bagi kau pinjam. Ini wallahu a'lam. Jelas ke? Allah. Jelas insyaallah. Luqman jelas. Yang di rumah tu jelas. Insyaallah. Angguk makcik sikit jelas. Insyaallah. Sebab cukup penting sebenarnya nak kena ada sebenarnya tulisan tu agar dapat tidak ada berlaku penipuan dan juga penindasan di kemudian harinya. Insyaallah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Jadi saudara sekalian, kita sebenarnya nak berhenti berehat seketika sebab kita nak melabuhkan tirai terlebih dahulu TV3. Jangan lupa untuk saksikan sambungannya sebentar saja lagi di TV9. Jangan ke mana-mana. Jangan ke mana-mana. Kekal dengan kami. Cerita tak habis gini. InsyaAllah. Dan jangan Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar saja lagi. InsyaAllah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah saudara-saudara sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu. Jangan keliru menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah masih lagi kita membicarakan topik berkaitan dengan umrah, tangguh atau hutang. Alhamdulillah di sepanjang tempoh 1 jam 30 minit yang lalu sudah pun kita dapat mempelajari beberapa input-input berkaitan dengan ibadah umrah ini dan juga di antara kewajipan untuk kita melaksanakannya
sepanjang ataupun sekali seumur hidup, sepanjang hayat kita, insya-Allah. Mudah-mudahan telah pun terjawab soalan-soalan daripada sahabat-sahabat kita. Jadi kita nak teruskan lagi perbincangan kita. Sebelum itu, sekiranya ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jom kita nak meneruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini dengan meraihkan soalan berikutnya daripada sahabat Facebook kita, daripada Kak Juzabidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bolehkah ibu bapa menggunakan duit simpanan anak-anak untuk menunaikan umrah? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu, jangan keliru. Sila Ustaz. Aywa, kita di TV9 pula ni. Takut dia orang tercari-cari channel. Okey. Tuan-tuan sekalian, tadi Daik Luqman dia kata apa dia panggil vote, kita vote. Vote. Tak rasa Ustaz kena vote, hutang ke tangguh. Tapi harap-harap vote dia pergilah. Jangan hutang, jangan tangguh, tapi pergi. Soalan berkenaan dengan ni Man, daripada Kak Juzabidi ni, saya rasa soalan ni bukan hanya untuk pergi umrah saja. Jadi tuan-tuan cuba fahamkan betul-betul. Pertama sekali, masalah gunakan duit anak-anak. Kita ambil yang contoh yang paling dekat dengan kita lah, duit raya budak-budak tu. Maklumlah budak-budak yang paling banyak dapat duit raya. Kan? Kadang-kadang bercecah ribu. Anak 5, oi jangan. Dekat 5-6 ribu duit tu. Tuan-tuan, saya nak beritahu. Mak bapak tak boleh guna sesuka hati duit-duit budak-budak tu. Ya, tak boleh. Kerana itu hak dia. Alright? Kalau sekiranya mak bapak gunakan duit tu, Man, wajib ganti balik. Wajib. Ustaz, kalau wajib maksudnya macam mana? Berdosa lah. Kan wajib. Makna kalau tak ganti balik, berdosa mak bapak tu. Dia tak boleh guna untuk keperluan dia. Tak boleh. Alright? Dan kalau nak guna untuk anak-anak sekalipun, mesti yang sepatutnya je. Kan? Ini nak jom. Oleh kerana korang duit pun banyak, kita pergi makan luar. Kan? Budak 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun anak dia kan. Sudah 2 tahun, 11 tahun. Apa benda yang dia makan? Tapi pergi makan tu dekat stick. Wagyu. Tak boleh. Oh mak, tak boleh bang. Tak boleh. Kena ganti balik. Wajib. Maknanya kalau tak ganti, dosa lah. Berhutang lah Ustaz kita kan. Dia lebih kurang maksudnya berhutang lah istilahnya kalau kita kata. Tapi sebenarnya kita ada responsibility untuk ganti balik. Tanggungjawab untuk ganti balik. Sebab dia tidak boleh untuk nak memanfaatkan duit itu, walaupun dia kata alah Ustaz, budak 2 tahun apa pandai gunanya. Alah Ustaz, budak 3 tahun tak boleh. Sebab dia lagi lah budak-budak ni, dia tidak ada dipanggil istilahnya apa kita panggil, dia ada istilah dalam fiqh tu. Payah no, kita pakai bahasa Melayu je lah. Dia tidak ada kemampuan untuk dia nak mengelola duit tu. Macam Luqman lah kan. Ada duit tak? Ada kan? Pandai guna duit? Pandai. Jadi makna ada kemampuan mengelola. Anak-anak ni tak ada. Jadi duit dia tu tak boleh gunakan. Itu konsepnya begitu. Jadi kita tak boleh sembrono. Jadi sebab itu kalau katalah digunakan untuk pergi umrah, maka kita kata begini. Anak-anak yang belum akil balik, dia belum ada tuntutan. Nampak tak? Dia belum ada tuntutan pergi umrah. Jadi kenapa kita nak gunakan duit dia untuk dia pakai pergi umrah sedangkan belum ada tuntutan? Walaupun dalam mazhab Syafi'i, dengar ni. Dalam mazhab Syafi'i Man, kalau baby yang kecil tu pun diniatkan umrah, dia duduk dalam ihram. Kena pakai ihram tu. Baby ni, baby. Baby tau, bukan bapak baby. Bukan baby yang dia panggil tu baby, ai dah balik, bukan tu. Ni baby kecil ni. Maknanya kalau budak 2 tahun sekalipun, kalau kita niatkan untuk dia, kan? Saja aku berniat umrah dan berihram dengannya untuk anak aku ni. Kan? Ataupun saja aku niatkan umrah untuk anak aku ni dan berihram dengannya kerana Allah Taala. Budak tu di dalam ihram. Umrah dia sah, kena ikut semua turutan dia, tuntutan tu kena buat, tetapi dia belum lagi dikira melaksanakan kewajipan. Jadi sebab itu saya nak pesankan bapak, kalau kita nak bawa anak-anak, bawa pakai duit kita. Itu duit dia. Biar nanti dia besok dia besar, dia pandai nak guna duit dia sendiri, dia gunalah masa itu.
Ini insya-Allah. Boleh faham? Ya? Sebab umrah tu tak wajib lagi. Memang ada orang kata ustaz, tapi umrah tu kan untuk dia. Memanglah, tetapi kan dia belum wajib. Mengapa yang kita wajibkan dia guna duit dia? Faham tak kan? Sekian dimaklumkan. InsyaAllah. Dia bukan marah pasal Datuk Kau TV. InsyaAllah, mudah-mudahan kita semua ambil cakna tentang perkara tersebut. Boleh untuk kita menggunakan, pastikan anak kita tu sudah berkemampuan ataupun tahu untuk mengelola duit kita. InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Kita beralih dengan soalan berikutnya daripada Puan Mazni Hassan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika berlaku kematian suami di saat dekatnya tarikh untuk buat umrah, apakah dibolehkan seorang isteri itu menunaikan umrah walau dalam iddah dengan bertemankan anaknya sebagai ganti arwah suaminya? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Ustaz, satu soalan yang menarik Ustaz. Silakan. Aywa. Ini soalan realistik. Realistik. Cuma saya nak pesankan tuan-tuan, untuk jawab soalan ni dia kena gabung hukum dan juga peraturan. Sebab orang yang nak pergi dah tak lama tu, bermakna dia dah buat payment semua. Dan yang menguruskan umrah tu juga kena buat payment. Apa nama ni, dipanggil hotel tak mahu main tiup gitu je. Kan, main tiup je. Besok nak datang gitu. Tak ada harapan. Memang jawapannya duduk luar hotel lah. Yang dah tempah berbulan pun duduk luar hotel. Jadi sebab itu kita kena tengok dua sudut. Pertama, dari sudut orang yang dalam edah. Orang dalam edah ada hadis Nabi SAW. Ya, hadis ni saya baca sikit supaya yang ini ni penjelasan bukan hanya untuk umrah saja, ini untuk umum. Sebab nampak masalah edah ni ada orang tak faham juga lagi. Dalam satu hadis Nabi SAW dia sebut Furai'ah binti Malik bin Sinan ni, dia jumpa dengan Nabi SAW kerana dia ni dalam edah, ya, dalam edah. Jadi masa itu dia datang jumpa Nabi SAW untuk bagi tahu dia nak balik rumah keluarga dia. Mana dia suami meninggal lah. Suami meninggal, dia nak balik rumah keluarga dia. Maka kata Nabi SAW, imkithi fi baitiki hatta yablughal kitabu ajalahu. Kata Nabi SAW, tetap di rumah engkau sampai apa yang telah ditetapkan. Sebab itu orang yang dalam edah, dia kena berkabung ihdad. Berkabung tu ihdad. Edah, ini tanyalah ustaz ni, kita dah ajar macam-macam dah kan. Biasanya standard lah, pasal hari-hari ada. Jadi dia dengar je, dia bukan nak faham betul. Edah ni 4 bulan 10 hari, maknanya dia kena duduk di rumah itu. Itu satu. Ini dalam konteks edah tu sendiri, bermakna kita sebut duduk di rumah itu. Ihdad itu dia tak boleh nak melawa-lawa. Jadi artinya orang yang dalam edah, bila dah kata suruh duduk di rumah tu, hadis Nabi SAW ni tak benarkan dia keluar kecuali darurat. Maksud darurat ni apa? Kata rumah tu terbakar. Jangan dia bomba kata, "Encik, keluar encik, keluar." Saya edah. Tak mahu dia. Kena keluar lah. Kan? Contohnya, banjir. Dia duduk dalam rumah tu. Air dah naik tenggelam ni. Kan? Encik kenapa tak keluar? Edah. Tak. Mana dalam keadaan tertentu, darurat ke ataupun mungkin dia tak sihat, so itu kena keluar. Jadi berbalik pada soalan ni, boleh tak dia pergi umrah? Tak boleh lah. Tak boleh. Muzakarah haji kebangsaan pun begitu juga. Saya suka nak petik begitu sebab kita di Malaysia ni ada muzakarah haji kebangsaan yang menentukan. Jadi tak boleh. Baik, itu soalan isi hukum. Satu perkara yang lain, soalan dari segi peraturan pula. Kementerian Pelancongan, sebab umrah ni bawah Kementerian Pelancongan, dia ada lesen kan pada syarikat-syarikat ni. Dia ada ketentuan pula dia punya tu. Syarikat penerbangan dia ada dia punya rules sendiri. Bila kita batal last minute, kena ada penalti. Kita tak boleh dapat keseluruhan duit kita. Hotel pun dia ada penalti dia. Silap-silap bukan penalti lagi. Dia terus corner. Maknanya ini semua nak kena ambil kira. Jadi sebab itu kalau tanya saya punya pandangan, yang edah tadi dia bertenang di situ, gantikan dengan orang lain supaya tak burn. Ini kena faham. Tuan-tuan ni saya kongsikan supaya apa? Kadang-kadang kita kena realistik. Jadi maknanya bila dalam keadaan ini bima qadarallah, kita pun tak minta. Kecuali memang hari-hari minta laki dia mati, itu buat lain lah. Tapi makna kita tak minta. Jadi mungkin Allah nak uji begitu. Jadi artinya cari orang lain untuk gantikan tempat dia. Sekurang-kurangnya selamat.
Jadi tak, kalau ada kerugian pun tak banyak. Apa yang berlaku bila saya tengok setengah orang bila keadaan ni berlaku semua sekali cabut. Bila semua sekali cabut naik. Faham tak? Adik-beradik yang sama-sama dia kata nak pergi 10 orang. Yang ini seorang meninggal, 2 orang ni lah tak pergi. 2 orang tak pergilah. Yang meninggal tu nak pergi macam mana gaya pula. Takkan yang meninggal tu pergi. Yang meninggal tu memang tak pergi dah. Isteri dia pun tak pergi. Tapi yang lain pergi. Kalau tidak, yang lain pun akan kena rugi. So, tuan-tuan kena faham. Dalam masalah ni dia banyak main dengan banyak pihak. Kapal terbang, visa lagi tak boleh nak reverse dah. Tak boleh. Jadi hotel, pengangkutan semuanya mesti di awal, dia tak boleh last minute. Jadi itu realiti lah. Saya jawab dari 2 sudut lah, mudah-mudahan InsyaAllah mudah-mudahan terjawab soalan tersebut. Dan juga Ustaz telah pun memberikan kita satu garis panduan sekiranya berlaku hal tersebut. Mana tahu kan, kita pun tidak tahu qadar, ada qada dan qadar Allah SWT ni mendatang bila-bila masa saja, insyaAllah. Jadi sama sekali kita nak teruskan lagi dengan meraihkan pemanggil kita talian pada saat ini. Assalamualaikum, siapa di talian? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail. Ya, Tuan Ismail, apa khabar? Yes. Alhamdulillah sihat. Silakan soalan pagi ini, insyaAllah. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya saya ni salah seorang daripada rombongan Ustaz umrah bersama-sama setiap hari. Okey, soalan saya pagi ni saya tanya Ustaz. Bagi orang yang tidak berkemampuan untuk pergi menunaikan umrah disebabkan banyak hutang, bolehkah ia sekadar pasal niat dan azam saja? Kurang-kurangnya apabila dia meninggal nanti dah tercapai cita-cita dia. Itulah soalan saya begini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini masalah orang yang pasal niat ni. Saya nak sebut beginilah tuan-tuan . Pertama, kalau dia ada hutang, dia kena tengok. Saya nak pesankan penonton semua. Terima kasih Cik Ismail tadi. Orang Sungai Buloh. Selalu lalu depan rumah dia. Depan Sungai Buloh lah. Rumah dia tak tahu kat mana. Tuan-tuan, saya nak beritahu, hutang ni kena fahamkan begini. Ada hutang yang sifatnya memang dia berterusan. Ini kita buat loan. Buat loan kereta, loan motor, loan rumah. Yang ini bayar bulanan. Ada setengah orang dia kata, saya selagi belum habis hutang Ustaz, saya takkan pergi Mekah. Kak, itu kalau hutang yang sifatnya immediate. Pakai RM50? Tak ada Ustaz. Tak cucuk Tak cucuk. Tak cucuk. Maknanya bila saya hutang 50, itu sifat dia immediate, kena bayar balik. Itu kena selesaikan. Tapi kalau macam hutang rumah, bayarnya 28 tahun. Kan? Hutang kereta 15 tahun contohnya. Itu tak ada masalah. Boleh. Ya, maknanya kita bayar secara staggered begitu, ataupun secara partial itu sama juga loan peribadi ke sebagainya. Itu tidak ada masalah. Itu yang pertama. Kalau sekiranya hutang itu benda yang immediate, yang mesti segera diselesaikan, itu kena selesaikan. Okey? Cuma isunya, kalaulah sekiranya dia tak berkemampuan sebab banyak hutang ni, yang ni yang kita sebut tadi, kena tengok. Sebab ada orang dia sebenarnya bila berhutang, dia masih ada duit. Kalau overall hutang tu, berapa hutang semua? Rumah saya je 400,000, nak buat macam mana kata dia. Rumah ni itu yang ada 400,000. Yang ini dikira semua sekali memanglah tak ada. Tetapi dikira bulanan dia tu. Kadang-kadang dari segi bulanan dia boleh simpan. Faham tak? Macam kita kira kutu tadilah. Saya rasa ahli kutu mabuk kira tadi tu. Macam mana dia orang boleh kira sampai 30,000? Kan? Dia kata aku main RM100 juga. Tak dapat RM1,000. Ini menunjukkan kami bukan ahli kutu Malaysia. Tuan-tuan, jadi maknanya kalau dalam keadaan tadi, artinya Cik Ismail bolehlah simpan sikit-sikit. 100. Saya ada jumpa orang, dia ni mengajar Quran, katanya berapa bagi pun dia tak tahu. Kadang RM20, RM10, RM30, dia ajarlah anak-anak orang ni. Tapi dia boleh pergi haji. Maknanya apa? Berarti dia boleh simpan. Ada orang kerja jual karipap. Siapa nama akak tu? Orang Johor Bahru. Karipap dia pun sedap. Betul? Dia macam karipap kampung je. Dah cerita karipap pula dah. Sedap pula pagi-pagi ni. Tapi sedap. Nak ceritanya, akak tu dia kata saya jual karipap je Ustaz. Tapi pergi umrah. So maknanya nak sebut,
isunya bukan lamsam ada begitu man. Mungkin dia tabungan sikit dan mungkin dia ambil masa. Ayo, berat seketika man. InsyaAllah. Jadi saudara sekalian, mudah-mudahan jelas soalan tersebut dan juga penyelesaiannya terhadap soalan yang diajukan oleh Tuan Ismail kita semata. Jadi saudara sekalian, kita nak berehat seketika. Jangan ke mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru. Kembali sebentar sahaja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sudah betul sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam segmen yang terakhir untuk episod pada kali ini, dan rancangan Tanya Ustaz biar tahu jangan keliru membincangkan topik berkaitan dengan umrah, tangguh atau hutang. Jadi insya-Allah kita teruskan lagi dengan baki masa yang tinggal ini untuk meraihkan beberapa lagi soalan Ustaz. Daripada soalan yang seterusnya daripada Puan Intan Zurina Abdul Razak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah nasihat Ustaz kepada mereka yang merasakan langsung tiada harapan dan sudah berputus asa untuk ke Tanah Suci kerana kekangan kewangan dan kesihatan? Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz. Ya, tuan-tuan, pasal kita last block ni kan, pasal nak kejarkan masa yang ada. Dan tuan-tuan janganlah kecil hati, janganlah merajuk kalau nama tak naik. Nanti tanya lagi, okey? Pertama saya nak beritahu, kalau dia masalah kesihatan yang memang tak ada harapan sembuh dan dia masuk kategori yang boleh dibadalkan. So boleh badal umrah. Badal umrah boleh. Kan? Boleh. Banyak orang fikir badal haji je bang. Badal umrah pun boleh. Badal haji kan kadang mahal. Badal umrah boleh. Tak ada masalah. Tak perlu tunggu meninggal kan. Kalau dia sakit yang tak ada harapan sembuh, dia terlantar misalnya, ataupun sakit yang tak mampu lah, memang orang ni tak mampu untuk pergi, dia boleh dibadalkan. Buat badal umrah dulu. Ini banyak orang kadang-kadang orang rasa badal ni haji je. Tak. Sebagaimana haji itu wajib, umrah juga wajib, maka dia boleh dibadalkan dengan syarat orang tu dia tak mampu nak berjalan dah. Maknanya hilang kemampuan. Ni yang kata tadi kan, ada masalah kesihatan, putus asa lah. So jangan putus asa. Kan dia boleh buat. Jadi dia ada duit sikit, dia boleh buat. Badal dia tak mahal lah sampai 8,000, 9,000 kan. Badal ni lebih kurang dalam 6,000 je. Banyak hal juga tu. Tak ada. Ya, tengoklah berapa deal dengan orang yang buat. Ini rancangan Tanyalah Ustaz ni, bawa tenang. Kan tak keluar saya minggu satu lagi ni. Jadi maknanya boleh buat badal. Yang kedua, kalau masalah kewangan, saya nak bagi cadangan tuan-tuan. Mungkin kita tak ada duit, betul tak? Kita tak ada duit. Tapi kita mungkin bukan tak ada duit, kita ada duit sikit. Nak pergi memang tak ada harapan. Saya nak beritahu tuan-tuan, ada juga orang dia rasa dia tak mampu nak pergi. Saya memang tak mampu pergi Ustaz. Saya bulan-bulan ada berapa duit je kata dia. Tapi saya ingat saya nak buat tabung sikit. Ada orang dia buat, orang tu pergi Mekah, dia bagi. Dan dia pilihlah orang tu. Orang tu susah, dia bagi. Tabung dia tu dia bagi. Allah. Tak banyak lah man. Adalah dalam 200-300. Sebab dia tahu, dia nak impun pun dia tak tahu bila zaman nak pergi. Jadi dia kata, Ustaz, saya bagi je pada orang ni, buatlah belanja. Jadi sebenarnya, tuan-tuan, kena fahamkan umrah tu ialah hasanah, kebaikan. Jadi buatlah apa benda pun kebaikan yang boleh, dan jangan kita rasa kita seolah-olah hilang dah. Tak ada apa-apa yang boleh kita dapat. Mungkin orang yang kita bagi tu, dia doa. Kita pergi mungkin tak doa. Tapi dia pergi, dia doa untuk kita. Ya Allah, kau bagilah abang kameraman nombor 3. Saya kameraman nombor 3. Dan abang kameraman nombor 1 tu. Contoh. Ini maksud dia mana? So ada ruang. Ada ruang sebenarnya. Walaupun tidak berkemampuan untuk bagi, mungkin kita boleh membantu. Don't worry. We still have chances. Jangan pernah berputus asa. InsyaAllah. Allahu Akbar. Dengan Ustaz pada pagi-pagi ini bercakap bahasa Inggeris. InsyaAllah. Jadi Ustaz sekalian, kita nak beralih dengan kita sudah pun berada di penghujung Ustaz. Betul. Jadi Ustaz sebagai kita ada lagi satu soalan. Lagi satu soalan daripada saudara Muhammad Izzuddin. Assalamualaikum Ustaz Haryanto dan kepada warga kerja 73. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jemaah umrah yang terkesan akibat penangguhan sementara umrah oleh pihak Arab Saudi atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan, dengan semua bayaran sudah dijelaskan kepada pihak tersebut. Adakah ia memberi kesan keimanan kepada jemaah tersebut? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jadi ini soalan merangkumi juga kepada kesimpulan Ustaz. Ya. Tuan-tuan, saya nak sebut beginilah. Saya nak mulakan jawapan ni di hujung ni dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala daripada surah Baqarah ayat 216. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an
wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala sebut daripada ayat ni, ya. Tuan-tuan, saya minta maaf, saya membaca tadi tu bukan untuk dari segi tajwidnya, ya. Sebab ada orang dijaga tajwid tu, ya. Wa asa an takrahu syai'an, itu baca tajwid. Saya nak baca ayat ni. Allah Ta'ala sebut ada benda yang engkau tak suka, tapi dia baik untuk engkau. Ada benda yang kau suka, tapi dia tak baik untuk engkau. Saya rasa kadang-kadang kan, bukan saya kata kita ni semua macam itu. Kadang-kadang man, kita ni kena bawa. Memang kita kadang-kadang ke laut. Betul tak bang? Kadang-kadang ke laut kita. Tapi ada masa kita kena bawa diri kita balik, pergi ke situ. At the end kita kata, ada benda yang kau rasa kau nak, tapi tak dapat. Mungkin itu lebih baik untuk kau. Ada benda yang kau tak nak, yang kau tak suka, tapi mungkin itu lebih baik untuk kau. Ada benda kau suka, tapi tak dapat, itu yang lebih baik. Jadi sebab itu saya nak kata, ya, memang saya tak nafiak. Isu yang ini ni memang kita sebut pasal COVID-19 lah. Memang macam-macam keadaan di mana. Banyak kalau kita nak directkan. Apa nama, kalau kita nak aturkan. Dan saya ingat benda ni oleh kerana dia COVID, masalah wabak ni, dia satu benda yang dia panggil apa, controllers kan. Maknanya tak boleh kontrol, uncontrol, controllers pula, uncontrol. Kan, saya memang bila pukul 8 orang putih lain pula, belah Afrika. Maknanya dia benda dah tak boleh kontrol man. Memang benda ni benda yang berlaku common. Ada yang memang hilang duitnya dekat Mekah dah. Orang yang ada cabut. Oh, yang masuk lock up dekat Mekah tu banyak. Pasal duit-duit orang semua dia dah ambil, dia dah hilang. Dia lari. Jadi benda tu berlaku. Benda tu memang real. Sebab itu saya kata, apa yang berlaku ni, cubalah kita tengok pada ayat ni. Sikitlah. Saya tak nak benda ni jadikan sebagai kita panggil apa, nak panggil alasan ataupun reason. Tapi cubalah pandang. Saya nak kata, cubalah pandang kepada ini. Tapi itulah realiti dia. Banyak benda dalam kehidupan kita man, macam kita ni lah. Kita kalau boleh nak terus lagi. Kan? Kita nak terus lagi. Tapi abang kameraman kata, aku nak balik dah. Tak larat dah. Jadi maknanya ada benda yang kita suka tapi dia tak bagus untuk kita. Ada benda kita tak suka tapi sebenarnya dia baik untuk kita. Mudah-mudahan lah tuan-tuan ya. Tajuk kita pun hari ni memang macam itulah ya. Kan? Maknanya apa dia panggil? Umrah. Tapi bukan umrah tu isunya. Pasal harganya naik. Kan? Sampai orang marah. Tapi jangan marah, tenang ya, tenang. Tangguh ataupun hutang. Tangguh ataupun umrah hutang. tersebut. Dah vote ke belum? Dah vote. Tangguh atau hutang? Tak nampak lagi vote. Jangan lupa untuk vote. InsyaAllah vote. Jangan lupa untuk vote. Jadi saudara sekalian, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Jadi Ustaz, sebagai penutupnya Ustaz, bolehlah Ustaz untuk rangkumkan, sempurnakan majlis kita pada pagi ini dengan bacaan doa dan Allah berkati. InsyaAllah, silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Allahumma anta rabbuna la ilaha illa anta alaika tawakkalna wa anta rabbul arshil azim. Masya Allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Na'lamu anna Allaha ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'bana wa ballighna syahra Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajabi wa Sya'bana wa barik lana fi Ramadan. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadana lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz di atas perkongsian ilmu pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan usia Ustaz, kekalkan Ustaz dalam kesihatan untuk terus menyampaikan ilmu untuk kita semua insya-Allah. Jadi saudara sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada esok hari bersama dengan moderator kita Da'i Anas dengan ahli panel kita Al-Fadil Ustaz Muhammad Zarifi Muhammad Daud yang akan membincangkan silibus tafsir dan taranum menerusi surah As-Saffat ayat 55 hingga 57. InsyaAllah saya dan Luqman mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bicara, tersilap kata. Jadi mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod rancangan Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanyalah Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru.